Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diharap semua pelajar dalam keadaan sihat. Pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam bab 1, langkah keselamatan di dalam makmal. Standard kandungan ialah 1.3 pemadam kebakaran. Standard pembelajaran, murid boleh 1.3.1 berkomunikasi mengenai jenis pemadam kebakaran, 1.3.2 menerangkan kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Kriteria kejayaan, di akhir pembelajaran ini murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 jenis alat pemadam kebakaran dan yang kedua menerangkan kaedah penggunaan pemadam api. Jenis pemadam kebakaran. Apakah dia alat pemadam kebakaran? Alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Terdapat 4 jenis alat pemadam kebakaran yang biasa digunakan. Alat pemadam kebakaran dikelaskan berdasarkan medium pemadam kebakaran. Di sini disertakan gambar yang menunjukkan jenis-jenis alat pemadam kebakaran. Seperti yang dinyatakan tadi, terdapat 4 jenis alat pemadam kebakaran iaitu air, buih, karbon dioksida dan serbuk kering. Untuk label yang berwarna merah, ianya adalah alat pemadam kebakaran jenis air. Sekiranya berwarna krim, ianya adalah alat pemadam kebakaran jenis buih. Sekiranya berwarna hitam, adalah alat kebakaran jenis karbon dioksida dan alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering mempunyai label yang berwarna biru. Pemadam kebakaran jenis air boleh memadamkan kebakaran melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan kayu. Manakala pemadam kebakaran jenis buih boleh memadamkan kebakaran melibatkan bahan pepejal seperti kayu, kertas serta jenis cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan gas asli. Untuk pemadam kebakaran jenis karbon dioksida pula, ianya boleh memadamkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan wap. Dan akhir sekali, pemadam kebakaran jenis serbuk kering, ianya boleh memadamkan semua jenis kebakaran. Selain daripada keempat-empat jenis pemadam kebakaran tadi, terdapat juga pemadam api jenis ABC, iaitu pemadam api yang boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran yang disebabkan oleh logam dan gas yang tidak memungkinkan ledakan. Jenis pemadam api ini tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan dan juga tidak mencemarkan tanah. Kebaikannya ianya mudah diselenggara sekurang-kurangnya sekali setahun dan kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama, justru dapat menghalang api daripada merebak semula. Berikut adalah gambar selimut kebakaran. Ini juga adalah salah satu jenis alat pemadam kebakaran. Selimut kebakaran ini diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca yang mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Dan selimut kebakaran juga digunakan untuk memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Seterusnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis kebakaran. Jenis kebakaran yang pertama ialah kelas A yang terdiri ataupun yang melibatkan kebakaran bahan api mudah terbakar sejenis pepejal kecuali logam seperti kayu, kertas, kain dan sebarang bahan mudah terbakar. Bagi kebakaran kelas B pula, kebakaran melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat, varnis dan lain-lain.
Dan jenis kebakaran kelas C pula melibatkan kebakaran gas seperti LPG, ni seperti tong gas di dapur rumah kita, LNG, oksigen dan lain-lain. Manakala jenis kebakaran kelas D pula melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Kelas kebakaran seterusnya ialah kelas E yang melibatkan kebakaran peralatan elektrik. Dan jenis kebakaran yang terakhir iaitu kelas F ialah kebakaran yang melibatkan lemak dan minyak masak. Seperti di paparan ini adalah ringkas mengenai jenis kebakaran dan juga jenis-jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan. Berikut kita melihat pula langkah-langkah penggunaan alat pemadam kebakaran. Baik, bagaimana kita hendak menggunakan alat pemadam kebakaran? Yang pertama, kita perlu tanggalkan pin keselamatan daripada alat pemadam kebakaran dan pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Yang kedua, halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api dan pastikan anda berada pada jarak kira-kira 2 hingga 2.5 meter daripada api. Langkah ketiga, tekan pemicit atas alat pemadam. Dan yang keempat, ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Berikut adalah senarai semak panduan keselamatan kebakaran. Antaranya ialah memasang alat pengesan asap, pastikan ada pelan kecemasan dan laluan kecemasan dari setiap bilik dan semua penghuni tahu serta terlatih menggunakannya. Ini adalah tujuan kita melakukan latihan kebakaran setiap tahun. Gunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu. Seterusnya, perkakasan elektrik yang menghasilkan haba diletakkan sekurang-kurangnya 1 meter dari tirai, perabot dan apa-apa peralatan yang mudah terbakar. Elakkan mengecas peralatan elektronik di atas katil atau tanpa pengawasan. Ni selalu pelajar-pelajar buat. Cas handphone letakkan di atas tilam, letakkan di atas sofa. Jadi lepas ni elakkan melakukan perkara tersebut. Seterusnya, periksa pendawaian elektrik dari masa ke semasa untuk mengenal pasti dan mengatasi kerosakan atau kebakaran akibat litar pintas. Seterusnya, elakkan membuat penyambungan atau membebankan litar elektrik. Seperti contoh pada satu plug, murid gunakan penyambung dan menyambungkan beberapa jenis plug yang lain. Jadi perbuatan ini memberikan beban kepada litar elektrik. Letakkan mancis dan pemeti api di tempat yang tinggi supaya tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Bekas-bekas yang mengandungi cecair mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat yang jauh dan selamat daripada punca api dan kanak-kanak. Dan akhir sekali, anda disyorkan meletakkan 1 unit alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering ataupun jenis ABC di rumah. Jadi kenapa kita perlu meletakkan alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering? Seperti yang kita bincangkan tadi, jenis alat pemadam jenis serbuk kering ni ia boleh memadamkan semua jenis kebakaran. Jadi seterusnya ialah pemadam kebakaran di sekolah. Biasanya terdapat beberapa alat pemadam kebakaran disediakan dan ditempatkan di sekitar sekolah. Namun begitu, adakah alat pemadam kebakaran yang ada di sekolah berfungsi dengan baik sekiranya berlaku kebakaran? Untuk makluman pelajar, alat pemadam api perlu diselenggara. Antara perkara-perkara yang perlu diperiksa ialah meter tekanan dan juga tarikh luput untuk memastikan alat pemadam kebakaran dapat digunakan dengan baik.
Mari kita uji minda. Mari kita jawab soalan-soalan berikut. Soalan yang pertama, dia suruh nyatakan kod warna bagi jenis-jenis alat pemadam api berikut. Jadi di sini disenaraikan 4 jenis alat pemadam api. Jadi pemadam api jenis air, labelnya atau kod warnanya berwarna merah. Buih adalah warna krim. Kalau karbon dioksida, labelnya berwarna hitam. Dan kalau serbuk, warna labelnya adalah biru. Terusnya soalan yang kedua. Tandakan right bagi jenis pemadam api yang digunakan dan pangkah pada jenis pemadam api yang tidak boleh digunakan sebagai pemadam api. Baik, di sini dikelaskan jenis-jenis kebakaran A hinggalah F, dan di sini ada dinyatakan jenis-jenis pemadam api, buih, air, karbon dioksida dan serbuk kering. Mari kita tanda. Untuk air, jenis pemadam api air hanya boleh digunakan untuk kelas kebakaran jenis A sahaja. Dan yang lain kita pangkah. Untuk jenis pemadam api jenis buih hanya boleh digunakan untuk kelas A dan B sahaja. Kelas kebakaran yang lain perlu dipangkah. Seterusnya, mari kita tengok jenis pemadam api jenis karbon dioksida. Boleh tak kita gunakan untuk jenis kebakaran jenis A? Tidak boleh. Untuk minyak, petrol, boleh. Gas ataupun wap yang mudah terbakar, boleh. Bahan logam mudah terbakar, tidak boleh. Peralatan elektrik dan lemak dan minyak masak, boleh. Dan akhir sekali ialah pemadam api jenis serbuk kering. Seperti dalam perbincangan kita tadi, untuk serbuk kering, ianya boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran. Jadi tiklah pada semua jenis kebakaran. Okey, soalan yang terakhir. Berikut merupakan langkah-langkah penggunaan alat pemadam api. Susun gambar mengikut urutan yang betul. Soalan dah bagi 3. Langkah yang ketiga dan langkah yang keempat. Jadi kita perhatikan 2 lagi langkah. Tekan tuas dan tarik pin. Yang mana yang perlu kita lakukan dulu? So, kita perlu tarik pin terlebih dahulu. Kemudian barulah tekan tuas. Jadi, sampai di sini sahaja dulu kelas kita pada hari ini, dan pada hari ini juga berakhirnya pembelajaran kita mengenai bab 1, dan diharap pelajar-pelajar dapat menguasai apa yang telah cikgu ajar di dalam bab 1. Sehingga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang.